persilangan K. K ini adalah gambaran cahaya. Jadi sebelum kita menjawab, kita kena langkah pertama adalah kita nomborkan setiap bahagian 4, 5. Jadi ada 5 bahagian di dalam gambaran cahaya K. Apakah elemen yang ada dalam C? Ya, nombor yang ada dalam C itu nombor 1, 2, 3. Kemudian K. Apakah nombor yang ada dalam K? Kita tengok kawasan K. K3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5. Jadi kita tengok persilangan. Persilangan maksudnya kita cari yang sama. Okey, apa yang sama? Okey, yang sama di sini adalah 3. Jadi kita highlightkan 3. Jadi nombor 3. Maka kawasan yang kita perlu lorengkan adalah kawasan nombor 3. So, ini awak dapat satu markah. Dan seterusnya B. Kita lihat soalan B. Okay, soalan B. Okay, B. J prime kesatuan K prime persilangan L. Okay, dalam soalan B ini kita tengok ada kurungan. Jadi kalau ada kurungan, kita kena selesaikan yang dalam kurungan ini dulu. Sama juga kita kena buat J. J prime maksudnya selain daripada J. Okey. Kita cari kalau ada J prime, itu kita cari selain daripada. Okey, kalau ada tanda macam ni, K prime selain daripada K. Okey. Sama juga kita lombolkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita tengok J selain daripada J. Jadi yang nombor yang berada di luar J adalah 4 dan 5. Dan K selain daripada K. Nombor yang berada di luar K adalah 1 dan 2. Okay. Ini kita selesaikan. Ini adalah kesatuan, maksudnya kita ambil semua. Okay. Kita ambil semua, jadi kita senaraikan 1, 2, 4, 5 semua. Kemudian baru kita turunkan L supaya dia sama taraf dengan hasil yang kita buat tadi. L yang ada dalam L, okay, kita ambil 4 itu ada 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Maka sini baru kita bandingkan L. Jadi merujuk kepada operasi yang digunakan ini adalah persilangan. Persilangan kita ambil yang sama. Jadi apa yang sama di sini? Ada 2, sini ada 2, dan kita ada 4, sini ada 4. Jadi 2 dan 4. Maka kawasan yang kita perlu lorengkan adalah kawasan 2 dan kawasan 4. Okey, ini 2 markah. Jawapan akhirnya macam ni. Okey. Soalan yang kedua. Okey, soalan kedua adalah persamaan linear serentak. Jadi bagaimana kita menyelesaikan persamaan linear serentak? Okey, di sini terdapat 2 persamaan. Persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Okey, di sini kita tengok persamaan 1 tak ada masalah. Okey, persamaan 2 kita ada satu masalah di sini sebab persamaan ni ada pecahan. Jadi kita kena convert persamaan 2 ni. Okey, convert
persamaan 2, jadikan dia persamaan linear, jadi tak ada pecahan. Oke, bagaimana kita nak buang pecahan itu? Oke, di sini kita ada X tambah 4 per 3 Y sama dengan 3. Oke, di sini kita tengok 3 ini kita kena buang. Jadi bagaimana kita buang 3? Artinya kita semua persamaan yang kedua ni kita kena darabkan dengan 3. Jadi semua nombor tu kita darab dengan 3. Maksudnya J3 darab dengan X tambah 3 darab dengan 4 per 3 Y sama dengan 3 darab dengan 3. Oke, itu maksudnya kita darab semua. Jadi di sini akan dapat 3X tambah, oke, ini kita boleh lawan darabkan, jadi kita boleh cancel. Jadi 4Y sama dengan 3 darab 3 jadi 9. Maka ini terjadilah persamaan yang ketiga. Oke, bila kita dapat persamaan yang ketiga, so ini kita boleh gunakan. Jadi sini kita boleh atur balik. Oke, kita akan menggunakan kaedah penghapusan. Oke, kaedah penghapusan maksudnya kita ambil persamaan 1, persamaan 1 dan kita ambil persamaan 3. Oke, persamaan 1 dan persamaan 3. Kalau tengok persamaan 1 dan 3 di sini. Oke, sebelum kita melakukan penghapusan, kita kena tengok ada tak benda yang sama untuk persamaan 1 dan 3. Oke, ini. Oke, penyebut X dan Y ini adakah dia sama atau tidak? Oke, kalau dia tak sama, jadi kita kena samakan. Bagaimana kita samakan? Maksudnya kita kena tengok. Oke, kalau kita ambil X, kita 2 dengan 3 hubungan dia. Oke, kalau kita buat, oke, ini adalah dalam kaedah pemfaktoran. Kita boleh tengok kalau kita buat ini, kita nak jadikan ini sama. Maksudnya ini kita darab dengan 3. Oke, yang ini kita darab dengan 2. Maksudnya kita akan dapat 6X. Dan persamaan yang ketiga pun kita akan dapat 6X. So, maksudnya kalau di atas ini semua kita ini darab dengan 3, ini semua kita darab dengan 2. Oke, darab masuk negatif 3 darab negatif 3 jadi adalah negatif 9Y. Yang ini negatif 3 per 3. Kemudian 2, ini 2 darab 3 6, 2 darab 4 8Y sama dengan 2 darab 9 18. Oke, so yang kedua baru kita dapat sama. Jadi bila kita dapat benda yang sama di sini, so ini kita boleh hapuskan 6. Oke, tengok bagaimana kita jadikan dia kosong. Oke, yang sama tu kita jadikan kosong. Maksudnya kalau 6X tolak dengan 6X, dia akan jadi kosong. Kalau 6X tambah 6X, dia akan jadi 12. Jadi tak boleh. Jadi maka kita tolak. Jadi di sini kita tolak. So 6X jadi kosong. So negatif 9 tolak 8. Negatif 9 tolak 8, kita akan dapat negatif 17Y. Okay, kemudian negatif 33 tolak 18, kita akan dapat 51. Okay, di sini baru buat Y 51 bahagi 17. Okay, tekan kalkulator. 51 bahagi 17, 51 bahagi 17, kita akan dapat jawapan sama dengan 3. Jadi Y kita sama dengan 3. Okay. Bila Y sama dengan 3, maksudnya di sini kita boleh ganti. Oke, macam mana? Oke, selepas kita dapat Y sama dengan 3, maka kita gantikan.
Oke, persamaan ini, oke, kita ambil persamaan yang pertama tadi, yang ini. Itu kita ambil persamaan pertama, yaitu 2x tolak 3y sama dengan negatif 11. Oke, jadi kita gantikan y sama dengan 3, jadi kita dapat x 2x tolak 3 tolak sama dengan 11. Oke, negatif 11. Kita dapat 2x tolak 9 sama dengan negatif 11. Oke, so di sini akan dapat 2x. Oke, kita akan dapat sama dengan, oke, 9 ini kita bawa dia ke sebelah, ke 9 tu akan jadi positif, jadi negatif 11 tambah 9, kita akan dapat negatif 2. So 2x, maka kita akan dapat x, jadi negatif 2 bahagi 2, jadi kita dapat x sama dengan negatif 1. So jawapan akhir kita adalah y sama dengan 3, x sama dengan negatif 1. Okay.
Okey. Ini adalah kalkulator kita. Jadi kita tekan mod. Okey, bila tekan mod kita tengok. Okey, sampai kita jumpa EQN. Okey, bila tekan EQN kita kena tekan 1. Okey, 1. Kemudian unknowns. Okey, situ unknowns. Saya tekan sebelah sini. Okey, kanan dia akan keluar degree. Okey, degree ni saya akan pilih 2. Okey, saya pilih 2. Tengok situ dia keluar A. Okey, A dia adalah A sama dengan 2. Okey, saya tekan tanda sama dengan. So sini tekan sama dengan. Kemudian keluar B. B dia negatif 9. So B sama dengan negatif 9. Okey, tekan tanda sama dengan. Dan keluar C. C dia sama dengan negatif 5. Tekan tanda sama dengan. So kita akan dapat X sama dengan X1 sama dengan 5. Dan sekali lagi X sama dengan negatif 0.5. Okey, so ni. Bila kita dapat X tadi sama dengan, so X tadi 1 sama dengan 5, X2 sama dengan negatif 0.5, itu sama dengan 1/2. Okey, 0.5 itu jadi 1/2. Okey, bila kita tengok ini X sama dengan 5, jadi kita naikkan dia ke atas. Naikkan ke atas, so akan dapat X. So ini positif, sini akan jadi tolak 5. So ini, okey, tengok ni 2. Jadi kita kena buat negatif 1, boleh jadi 2x. Sini. So bila kita naikkan atas, dia akan jadi 2x tambah 1. Okey. So ini kita naikkan x tambah 2x tambah 1. So sekarang depan kita sudah lengkap. Jadi di sini huruf depan sudah lengkap. Okey, sudah lengkap. Jadi jawapan pilihan kita adalah X sama dengan 5 sebab nilainya positif. Okay, sebab nilainya positif. Ini kita kena ambil yang positif sebab dia bilangan. So kita boleh ambil nilai yang negatif. Okey, itu nombor. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Soalan keempat adalah merujuk pada gabungan pepejal yang terbentuk dalam 3 cantuman kesekuan silinder dan kuboid yang mempunyai sama tinggi iaitu 14 cm. Okay, tingginya 14 cm. Jadi kalau kita tengok yang ni, kuboid ini, okay, berapakah jari silinder? Okay, soalan dia berapakah jari silinder? Jadi di padu gabungan ini adalah 1511. Jadi kita padu. Jadi di sini kita kena cari isi padu silinder. Okey, isi padu silinder formulanya adalah pi j kuasa 2 h. H adalah tinggi. Okey, pi j t. Okey. Kemudian sebabkan dia 3 sukuan, maksudnya silinder kita di sini adalah, ya, sebabnya 3 sukuan jadi 3/4 pi j kuasa 2 t. Okay. So isi padu dia adalah 3/4 22/7. Jadi carinya kita tak tahu,
biarkan. Kemudian tingginya 14. Oke. So ini yang kita dapat. Jadi hasilnya nanti boleh kira. Oke, yang ini kita boleh darabkan guna kalkulator lah. Oke, 3 darab dengan 22 darab dengan 14. Oke. Nah, 924 bagi dengan 28 J kuasa 2. Jadi yang ini kita bagi 28 dapat 33 J kuasa 2. So, ini adalah dalam J. Kemudian isi padu kuboid. Oke, isi padu kuboid. Kuboid dia adalah segi 4. Jadi segi 4 maksudnya panjang darab lebar darab tinggi. Oke, panjangnya 7, lebarnya 7, tingginya 14. Jadi ini sudah 7 darab 7 darab 14. Dapat 686. Oke, 686. So, itu yang kita dapat. Maksudnya di sini isi padu gabungan. Maksudnya kita kena cari tiga sukuan silinder tambah dengan kuboid. Oke, sama dengan 151. Oke, isi padu gabungan. Oke, so isi padu gabungan punya kita ada tadi dia silinder, kita ada 33 J kuasa 2 tambah dengan kuboid kita ada 686. Oke, jadi ini kita boleh selesaikan. Oke, selesaikan 33 J kuasa 2 ini tolak lagi. Oke, itu tolak 686. So, kalkulator 115 tolak dengan 686 akan dapat 825. Oke, 33 J kuasa 2. So, bahagi sekarang bahagi 825 bahagi 33 dan ini J kuasa 2. Oke, J kuasa 2. Oke, ini hasilnya 825 bahagi 33 kita dapat 25 J kuasa 2. Jadi bila kita kuasa 2 dia kita kuasa 2 25. Jawapan akhir kita adalah J sama dengan 5. Oke, jadi jari silinder sama dengan 5 cm. Oke, itu senang saja. So, maksudnya kita akan cari berasinan dulu. Oke, cari berasinan, lepas itu baru kita selesaikan. Ini kita cari yang sama, cari yang kedua, lepas itu kita selesaikan. Oke. Oke, soalan yang kelima. Soalan kelima adalah soalan penanggulan logik. Penanggulan logik. Soalan A, tengok lengkapkan pernyataan di bawah untuk membentuk satu pernyataan benar dengan penguasaan yang sesuai. Benar sesuai. Yang ini penguasaan yang sesuai kita ada semua ataupun semua ganda dan semua ganda apa ganda dan 18 26 ini semua ganda 9.
Oh, ini ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Jadi dia tidak semua. Ini adalah kebilangan. Kebilangan nombor kanan dan nombor ganjil. Soalan B, tulis satu implikasi berdasarkan kenyataan majmuk berikut. Tulis satu implikasi berdasarkan kenyataan majmuk berikut. Mana kenyataan majmuk? Tuliskan satu implikasinya dan tuliskan satu implikasi ini, jadi implikasinya tadi adalah kebilangan. Soalan B dalam implikasi ini sin theta cos theta dan sama dengan cos theta. Oke, kemudian theta sama dengan 45 derajat. Dan saya kembalikan 45 derajat. Theta sama dengan cos. Mudah saja. Usulan. Terusnya soalan C. Kita lihat soalan C. Tulis premis yang kedua untuk melekatkan hujah berikut. Okey, yang ini saya jawab. Kita bulatkan permintaan ke dan maka. Lepas tu kita potong yang berulang. Apa yang berulang ni? X, tengok X, tolak Y. X tolak Y sama. Kemudian tanda sama dengan tanda B besar. Tinggal lepas sekarang. Kosong. Tengok tinggal apa lagi? Kita cuma tinggal X tanda sama, tanda kecil banyak X kecil daripada Y. Itu yang jadi yang ini kita boleh mana akhirnya adalah X kecil daripada Y. Dah saja. Kemudian di last buat kesimpulan umum secara arohan. Okey, secara arohan bagi nombor urutan berikut. Okey, kesimpulan maksudnya kita buat formula. Kita buat formula. Pertama sekali kita tengok apa yang sama. Okey, ini kita boleh abaikan. Kita cuma ambil yang ini saja. Kita ambil barisan ini saja. Okey, apa yang sama di sini? 4 balik. Ni N. Ini adalah hujah kuasa 2 sempurna. Ini adalah kuasa 2 sempurna. Kalau tengok 4 ini kalau kita buat, okay, 1 kuasa 1 sama dengan 1, 2 kuasa 2 sama dengan 4, 3 kuasa 2 sama dengan 9, 4 kuasa 2 sama dengan 16. Jadi sini kita tengok. Kemudian kita tengok yang bawah ni adalah N. N ni 1, 2, 3, 4 ini adalah N yang berubah secara berurutan kuasa 2. So ini dia N kuasa 2 kurungan tolak dengan N. Yang berubah secara berurutan ini kita bagi dia N. Jadi jawapan akhir awak nanti adalah ni. Okey.
Jadi jawaban akhir awak. So, jawaban akhir awak nanti awak akan tulis soalan D. So, soalan D, jawaban akhir di soalan D adalah N 4 N kuasa 2 tolak N dengan syarat N sama dengan 1, 2, 3, 4 dot. So, ini jawapan untuk so, awak akan dapat ini 1 markah, ini 2 markah, dan yang ini 2 ini 1 markah. So, yang ini awak akan